Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil nas allazi anzala 'alal furqana hudan linnas wassalatu wassalamu ala rasulillahi ursila ila kaffatan linnas wa ala alihi wa sahbihi walladzina tabauhum min khairi ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya sekali lagi untuk membentangkan tajuk sejarah alam dan manusia yang membincangkan tentang banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Siri yang ke-11 ini adalah sambungan kepada tajuk tamadun awal manusia. Kali ini perbincangan adalah berkaitan dengan tamadun Mesir dan tamadun yang dihancurkan. Tamadun Mesir. Tamadun Mesir yang dikatakan sebagai tamadun kedua di dunia oleh ahli sejarah barat ialah pada masa pemerintahan Fir'aun. Pada masa itu Nabi Musa AS diutuskan untuk menyampaikan dakwah dan memimpin kaumnya ke jalan kebenaran. Nabi Musa AS adalah Rasul yang ke-14 daripada susunan 25 orang Rasul yang tercatat dalam Al-Quran. Dan kisahnya paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak diceritakan dalam catatan ahli sejarah barat. Fir'aun merupakan seorang pemerintah yang berkuasa di Mesir, pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala ana rabbukumul a'la, dengan berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Surah An-Nazi'at ayat ke-24. Fir'aun juga banyak membina negara Mesir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dan Fir'aun pula menyeru dengan mengisytiharkan kepada kaumnya, katanya, wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini akulah yang menguasainya, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku, tidakkah kamu melihatnya? Surah Az-Zukhruf ayat ke-51. Sebenarnya sebelum zaman Nabi Musa dan Fir'aun, terdapat lagi beberapa tamadun di dunia, seperti di Madian pada zaman Nabi Syu'aib AS yang terkenal dengan ekonomi kapitalisme. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syu'aib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya, dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan, dan sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Surah Hud ayat ke-84. Begitu juga di Mesir. Sebelum pemerintahan Fir'aun, Mesir pernah ditadbir oleh Nabi Yusuf AS sebagai menteri perbendaharaan. Nabi Yusuf AS adalah cicit kepada Nabi Ibrahim AS. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Rawahul Bukhari wa Tirmizi. Orang mulia bin orang mulia bin orang mulia bin orang mulia ialah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusuf AS berjaya mentadbir ekonomi Mesir secara mapan mengikut aturan Islam, menjadikan negara Mesir aman dan makmur. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf, seorang yang berpangkat tinggi lagi dipercayai di kalangan kami. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Surah Yusuf ayat ke-54 dan ke-55. Fakta dari Al-Quran dan Al-Hadis di atas menjelaskan bahawa kemajuan yang dibina oleh Fir'aun di Mesir bukanlah tamadun kedua di dunia. Sebenarnya, manusia telah bertamadun sejak awal lagi, tetapi disebabkan oleh kesombongan, kekufuran dan kezaliman penduduknya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghancurkan tamadun tersebut. Tamadun yang dihancurkan. Banyak daripada kesan tamadun telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, Allah meninggalkan sebahagian kesan bagi sesetengah daripada tamadun itu untuk memberi pengajaran kepada kita. Walaupun tamadun itu dihancurkan, namun Allah menceritakannya dengan jelas dan terperinci di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika min amba'il qura naqussu 'alaik minha qa'imun wa hasid. Yang demikian ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kami ceritakan perihalnya kepadamu, wahai Muhammad. Antaranya ada yang masih wujud, sisa yang dapat disaksikan, dan ada pula yang telah dihancur lebur dan hilang lenyap. Surah Hud ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu kami ceritakan sebahagian dari kabar beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Surah Al-A'raf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faka'im min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun wa hiya qawiyatun 'ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami binasakan dengan sebab kezaliman penduduknya. Lalu runtuh ranaplah bangunan-bangunannya, dan bukan sedikit pula telaga yang telah terbiar, dan istana yang tersergap telah kosong ditinggalkan. Surah Al-Hajj ayat ke-45. Tujuan Allah memusnahkan tamadun manusia yang kufur lagi zalim ialah supaya manusia dapat berfikir, mengambil iktibar dan bertaubat kepadanya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan demi sesungguhnya kami telah binasakan negeri-negeri yang ada di sekeliling negeri kamu, wahai kaum musyrik Mekah. Dan kami telah menerangkan tanda-tanda kekuasaan kami dengan berbagai cara, supaya mereka kembali bertaubat. Surah Al-Aqaf ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka berapa banyak kami telah binasakan dari kaum-kaum yang terdahulu daripada mereka?
Sedang mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya pada demikian itu tanda-tanda untuk mengambil iktibar bagi orang-orang yang berakal fikiran. Surah Taha ayat ke-128. Tamadun yang musnah. Tamadun awal manusia sebelum banjir besar zaman Nabi Nuh AS semuanya telah musnah ditenggelami banjir tersebut. Namun begitu Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi tamadun yang dibina selepas banjir besar itu walaupun sudah musnah, tetapi sebahagian daripada kesannya masih ditinggalkan untuk pengajaran manusia dan membuktikan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Ikutilah siri seterusnya. Tamadun awal pasca banjir zaman Nabi Nuh AS. Kepada yang masih belum subscribe, like dan share, dimohon untuk melakukan demikian bagi penyebaran ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.